Tahukah anda, 4 penyakit utama punca kematian rakyat Malaysia ialah disebabkan oleh penyakit kanser, diabetes, strok dan sakit jantung. Keempat-empat jenis penyakit ini memakan kos yang sangat tinggi. Segera memiliki medical card. Sediakan payung sebelum hujan. Assalamualaikum, berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan sharekan lagi satu lagi pengalaman seram yang dialami oleh Ali. Kisah ini bermula apabila Ali telah terbeli satu set radio antik yang dikatakan berpuaka. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Baiklah, kita akan kongsikan satu pengalaman seram yang dialami oleh Ali, di mana Ali telah terbeli satu set radio antik yang dikatakan berpuaka. Tapi sebelum tu, yang belum subscribe tu, sila tekan butang subscribe di bawah. Boleh? Okey, terima kasih. Baiklah, kita sambung balik cerita pasal Ali ni. Kejadian ni berlaku pada awal tahun 1990-an, yang mana Ali telah terbeli satu set radio antik berpuaka. Pada masa kejadian, Ali baru sahaja berkahwin dengan Ani, kira-kira 2 bulan. Kiranya mereka ni ada pengantin baru. Ali punya seorang sepupu yang bernama Mat. Mereka tinggal di taman yang sama dan bekerja di kilang yang sama. Sebelum berkahwin, Ali tinggal di kuartus yang disediakan oleh pihak kilang. Tapi selepas mereka berkahwin, Mamat telah mendapatkan sebuah rumah sewa yang berdekatan dengan rumahnya, iaitu rumah teras tingkat yang punya 2 bilik tidur dan 1 bilik air. Kira sangat-sangat okey lah tu, sebab mereka pun masih pengantin baru dan masih tidak memiliki anak. Rumah teras tingkat pun kiranya dah sangat-sangat selesa untuk mereka. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari Ali dan Ani ni telah pergi ke bandar untuk mencari barang, dan kebetulan mereka telah ambil satu kedai perabot terpakai. Dah alang-alang berada di situ, mereka pun singgah di kedai tersebut. Ali dan Ani telah terpikat dengan satu radio antik. Memang cantik. Walaupun mereka tahu radio tu dah tak berfungsi, dah tak boleh digunakan, tetapi reka bentuk radio tersebut sangat-sangat menarik hati mereka. Dan harga yang terletak di situ hanya RM80. Pada mereka berbaloi, boleh jadikan hiasan di rumah mereka. Selepas je mereka beli radio antik tu, terus mereka balik ke rumah dan cepat-cepat meletakkannya di sebelah TV di rumah mereka. Mereka excited lah. Wah, nampak cantik. Memang radio antik tu nampak betul-betul klasik. Sepanjang radio itu berada di rumah mereka, kira-kira dalam seminggu, memang tak ada apa pun yang berlaku. Tidak ada perkara yang pelik pun yang berlaku di rumah mereka. Hinggalah pada suatu malam, kira-kira pukul 12.30 malam, Ali telah terjaga daripada tidur dan terdengar bunyi riuh di bahagian luar. Ali fikir mesti di bahagian luar rumah. Dan Ali juga terfikir mungkin itu jiran-jirannya. Sebab Ali pun tak biasa dalam kawasan tersebut. Dia pun baru pindah ke kawasan tu kira-kira dalam 2 bulan. Sebab sesetengah kawasan perumahan, anak-anak muda suka melepak di waktu malam. Jadi Ali tak ambil kisah. Dan kejadian ini berulang. Kira-kira seminggu 2 atau 3 kali berlaku. Tapi Ali tetap tak ambil peduli. Sebabnya Ali selalu tidur awal. Kira-kira pukul 11 malam dah confirm Ali terus masuk tidur. Kira-kira 3 minggu selepas tu, Ali selalu terdengar bunyi bising di kawasan rumahnya. Tetapi Ali tak berfikir positif. Mungkin jiran-jirannya sering melepak di luar rumah. Dan kemungkinan juga fikirannya ialah orang balik bekerja, sebab kawasan itu adalah kawasan pekerja kilang. Biasalah orang kilang selalu bekerja 3 shift. Balik rumah sampai dalam pukul 11 malam ataupun 12 malam tu biasa. Itu fikiran Ali. Dan yang paling menyeramkan, Ali sering nampak kelibat manusia di dalam rumahnya. Bukan Ali je yang nampak, malah isteri juga pernah nampak beberapa kali kelibat yang berada di rumah mereka. Sehinggalah pada suatu pagi, semasa Ali tiba di tempat kerjanya, sepupunya Mamat telah menegurnya daripada belakang. "Hai Ali, aku dah tahu mangkau malam tadi kira pukul 12 malam.
aku bawa buah durian dari kampung. Tapi rumah kau macam ramai orang je, terang benderang. Aku nak singgah rumah kau pun aku segan. Kau buat apa kat rumah kau? Keluarga isteri kau datang ke dari kampung. Ali terpinggir-pinggir tengok Mamat. Sejak bila pula ada orang datang malam tadi? Aku sebelah malam lagi aku dah tidur. Ali fikir Mamat cuma bergurau je lah. Tapi Mamat tunjukkan muka yang serius. Serius aku datang rumah kau malam tadi. Pukul 12 lebih. Aku ingat nak singgah ke rumah kau, nak hantar durian. Banyak durian. Aku malas nak bawa balik rumah. Aku ingat terus daripada kampung dan terus hantar rumah tu ke rumah kau. Tak perlu aku nak bawa balik. Sekarang durian-durian tu semua ada kat rumah aku. Petang ni kau datang ambil. Muka Mamat dah mula serius sebab Mamat nampak Ali ni macam menyembunyikan sesuatu ataupun main. Padahal memang pada malam tu Mamat nampak rumah Ali terang benderang dan seolah-olah ramai orang di rumah tu. Kira-kira 5 hari selepas kejadian tu, semasa Ali balik rumah dan semasa Ali sedang buka pintu pagar, tiba-tiba jirannya telah datang menegur Ali dan memberi salam. Assalamualaikum Ali. Ali jawab, Waalaikumsalam. Ya, aman. Kenapa tu? Aku ada hal sikit nak cakap dengan kau ni. Boleh tak aku nak cakap sikit? Apa dia? Macam serius je kau ni. Tak macam ni. Aku terima aduan daripada beberapa orang yang rumah kau ni setiap malam macam ramai sangat orang bising kat rumah kau, dengan muzik lagi, dengan suara ramai lagi. Ada apa kat rumah kau? Ali pun terkejut bila dengar jirannya cakap macam tu. Bila masa pula rumah aku ramai orang, memang setiap malam aku tidur awal. Jirannya Aman ni pun rasa macam pelik. Kau jangan gurau, memang hampir setiap malam rumah aku terang benderang, ramai orang. Aku pun tak pasti sama ada kau buka TV yang kuat ke ataupun kau buka radio yang kuat. Ali pun terpinga apa yang jirannya Aman ni cakap. Dan Ali pun ambil kesempatan ajak Aman lepak dulu kedai Mamat. Kedai Mamat tu pun hanya seberang jalan daripada rumah Ali. Jalan kaki je pun dah boleh sampai. Setibanya kedai Mamat, Ali pun tanyalah kepada jirannya Aman tu, apa benda yang dia nak sampaikan, apa perkaranya, apa yang penting sangat tu. Dan di situ pun Aman pun teranglah segala aduan-aduan jirannya berdekatan. Dan di situlah Aman telah menceritakan segala-galanya, di mana jiran-jiran Ali tak puas hati sebab hampir setiap malam pukul 12 malam pasti rumah Ali berbunyi bising, seolah-olah bunyi radio atau bunyi TV yang dipasang kuat. Mendengar aja penjelasan daripada Aman, Ali tu rasa tak sedap hati. Mula terfikir yang bukan-bukan. Apa yang tak kena? Apa yang salah rumah tu? Adakah rumah yang ditinggal tu berhantu? Dan Ali pun mula rasa takut. Dan dia mula terfikir isterinya sekarang berada seorang di rumah. Terus Ali minta diri dan terus bergegas balik ke rumah dan mendapatkan isterinya. Kira-kira 2 hari selepas itu, Ali terjaga daripada tidur dan terdengar bunyi bising di kawasan rumahnya. Tapi kali ini Ali rasa tak sedap hati. Ini bukanlah bunyi bising yang berada di luar rumah. Adakah bunyi itu berada di dalam rumahnya sendiri? Bunyi bising semakin kuat. Tak sedap hati, Ali pun kejutkan isterinya Ani. Dan Ani pun dengar suara yang sama. Seolah-olah ramai orang berada di luar bilik. Ali bangun perlahan-lahan dan Ali mencabai tombol pintunya dan membuka pintu secara perlahan-lahan dan sebaik sahaja pintu bilik dibuka, terus sahaja suasana menjadi sepi. Suara-suara tersebut hilang sekelip mata. Dan barulah Ali faham apa yang sepupunya Mamat beritahu sebelum ni. Bukan Mamat saja yang perasan rumah Ali terang benderang pada lewat malam. Tapi yang pasti tidak semua jiran yang nampak. Hanya sesetengah jiran saja yang kadang-kadang nampak rumah Ali terang benderang dan ramai orang. Hinggalah pada suatu hari, Ali dan isterinya telah menjemput seorang ustaz untuk datang ke rumah mereka dan untuk pastikan apa yang sedang berlaku. Dan menurut ustaz tersebut, rumah itu tak ada masalah, tetapi ada satu barang yang dianggap misteri. Dan barang yang dimasukkan itu adalah radio antik yang telah dibeli oleh Ali tak lama dulu. Menurut ustaz tersebut, radio itu bukan sekadar radio, tetapi ada penunggu di sebaliknya. Cara terbaik ialah Ali perlu membuang radio tersebut ke tempat yang paling sesuai. Dan akhirnya Ali pun telah membuang radio tersebut di kawasan hutan
tidak jauh daripada rumah mereka. Selepas Ali membawa radio tersebut, tidak ada lagi gangguan yang Ali terima. Tak ada lagi bunyi bising pada pukul 12 malam ataupun awal pagi, dan keadaan menjadi tenang semula. Pengajaran daripada cerita ini ialah jangan sesekali kita membeli barang-barang antik tanpa kita mengetahui latar belakangnya. Kadang-kadang kita anggap benda itu cantik, tetapi kemungkinan di sebalik kecantikan barangan antik tu terdapat benda lain yang mengikut. Sesuatu benda yang kita tidak nampak, dan kemungkinan besar benda itu mampu mengganggu kehidupan kita di masa akan datang. Tak salah untuk kita berhati-hati sebelum kita membeli barangan antik. Baiklah, sampai di sini saja kisah seram yang dikongsikan oleh Ali. Sekiranya anda memiliki kisah-kisah seram yang menarik yang boleh dikongsi bersama, jangan lupa untuk hantarkan di email berikut. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.